Kita bangun pagi, Ali. Ya. Pergi bilik air nak mandi. Ambil sabun pencuci muka. Ya. Buka surat khabar majalah, semua perempuan cantik-cantik, kulit cantik-cantik. Tengok TV pun hari-hari dengan model, dengan pelakon iklan, semuanya kulit yang cantik. Tapi ada di antara kita yang tidak begitu bernasib baik sebenarnya. Yang berperang dengan bintik-bintik di wajah ini. Itu dia jerawat atau akne sebenarnya. Bukan saja menghantui remaja-remaja, malah tu menghantui mereka-mereka yang sudah lanjut usia. 30 ke atas. Jadi kita nak bercerita pagi tentang rawatan akne ataupun masalah jerawat. Pagi ini kita bersama Dr. Azura Muhammad Afandi, pakar dermatologi Hospital Kuala Lumpur. Saya sangat gembira doktor berada di studio pagi ini. Terima kasih kerana jumpa. Baik doktor, kalau cakap tentang akne, ada banyak keadaan sebenarnya. Tapi apa yang kita perlu tahu tentang asas masalah yang perlu Apa kita tahu? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan betul ya, macam Zaliha dan Ali kata tadi, akne ni bukan di kalangan remaja saja. Walaupun kita tahu memang ramai remaja yang menghadapi masalah tersebut, tetapi di kalangan dewasa umur 30-40-an pun masih boleh mendapat akne. Dan akne ni sebenarnya senang saja didiagnose. Tak perlu jumpa doktor pun, siapa-siapa saja boleh diagnose akne kan, jerawat ya. Okay. Jadi tanda-tandanya ada pelbagai. Okay. Dan setengah orang panggil jerawat nasi. Okay. Jerawat nasi itu kalau ada bintik-bintik yang putih ataupun hitam, ataupun kita panggil blackheads dan whiteheads lah dalam bahasa Inggerisnya. Ya. Dan itu yang salah satu tanda-tanda jerawat. Dan lagi satu, kalau yang teruk punya dia boleh jadi bintik-bintik merah dan bernanah. Yang paling orang risau bangun-bangun pagi tengok cermin, tengok ada satu nanah dekat dahi ke, di hidung ke, memang itu orang memang tahulah itu jerawat. Ya. Dan kalau yang teruk punya dia boleh dapat nodul, kita panggil nodul, dan juga cyst di pipi dan juga di bahagian badan yang lain lah. Sebab itu bukan di muka saja yang boleh mendapat jerawat, di bahagian badan pun boleh mendapat jerawat. Dan faktornya apa sebenarnya? Kadang-kadang kita lihat ada sesetengah manusia, saya tak tahu nak panggil manusia ke apa, tak ada celah, tak ada noda di wajah dan tak ada penjagaan pun. Kalau kita lihat setakat mandi pakai sabun biasa je, tapi yang pakai segala jenis lotion itulah yang keluar. Yang jerawat. Betul. Okay. Sebenarnya ada 4 faktor yang menyumbang kepada terjadinya jerawat. Ya. Yang pertama ialah kerana penghasilan sebum yang berlebihan. Sebum ni dia sejenis minyak yang dikeluarkan oleh kelenjar sebum. Kelenjar sebum tu ada di muka dan di bahagian dada dan juga di belakang. Dan itu ada kaitan dengan perubahan hormon. Jadi bila kita ada sebab tu meningkat dewasa, sebab tu puberty lah, hormon kita tidak seimbang dan itu akan menyebabkan hormon sebum akan menghasil secara berlebihan. Dan faktor kedua, pori tersumbat. Dan pori tersumbat itu boleh disebabkan oleh penghasilan minyak yang berlebihan dan juga sebab ada keratin tersumbat di permukaan folikel. Dan juga ada bermacam-macam faktor lain, macam kalau kita guna makeup atau guna apa-apa di muka tak cuci dengan bersih, itu boleh menyebabkan pori tersumbat. Dan ini menyebabkan faktor ketiga, iaitu sebab bakteria ni dia akan suka dengan kawasan yang ada banyak sebum, dan itu jadi makanan kepada bakteria. Dan ini menyumbang kepada bakteria yang menyebabkan jerawat, dipanggil Propionibacterium acnes. Dan itu menyebabkan radang atau inflamasi. Jadi keempat-empat faktor tersebut adalah faktor yang menyumbang kepada jerawat. Kenapa bila dalam keadaan yang kita tengok ada separuh orang kulit dia keluar nodul dan merah-merah, macam dah jadi macam sebahagian daripada muka tu, jadi apa harapan yang ada untuk mereka? Ada harapan. Yang penting saya akan bagi tahu hari ini adalah jerawat bukan sesuatu yang tidak boleh dirawat dan dia bukan penyakit yang kosmetik. Orang ingat orang nak cantik saja kosmetik je. Jadi sebenarnya kalau tidak dirawat, dia boleh, sebab jerawat sebenarnya di muka. Jadi bila kita bertemu seseorang, kita akan pandang muka dia dulu kan. Dia memberi impak yang besar. Jadi seorang itu boleh rasa rendah diri, dia tak berapa yakin. Jadi kita kena rawat sebab satu, untuk supaya dia ada lebih meningkatkan keyakinan diri, dan lagi satu supaya tidak terjadinya parut. Sebab kalau sudah terjadi parut memang lagi susah untuk dirawat. Jadi rawatan yang awal adalah penting supaya tidak meninggalkan kesan parut. Doktor, kalau kita lihat ada yang kata jerawat ini berkaitan dengan genetik. Adakah ini benar atau tidak? Jika ibu bapa kulitnya cantik, insya-Allah anaknya kulit tak ada masalah. Faktor genetik memainkan peranan, tapi tak semestinya kata kalau ayah dia atau mak dia ada jerawat, dia akan dapat jerawat yang teruk. Tapi memang faktor genetik ada memainkan peranan lah. Jadi kalau ada ahli keluarga yang pernah ada jerawat yang teruk lah, especially jadi risiko mendapat jerawat yang teruk itu memang ada.
Ada satu soalan di sini dari salah seorang penonton kita, ada masalah sakit kulit, dah sapu ubat, baik kering, kemudian dia terjadi lagi, ada recurring di situ. Bagaimana silapnya tu? Sebab jerawat ni dia bukan penyakit yang kita rawat, dia baik, dia takkan timbul semula. Okay? Sebab body kita memang dynamic, okay? Kita memang sentiasa menghasilkan kelenjar sebum dengan bakteria itu memang sentiasa ada. Bakteria itu bukan bakteria yang abnormal, dia memang ada di permukaan kulit kita, di bahagian dalam kulit. Tetapi kalau pembiakannya berlebihan, dia boleh menyebabkan jerawat. Dan satu lagi soalan yang sering ditanyakan, pasti sebagai dermatologis juga mendapat soalan yang sama, iaitu adakah resdung boleh mengakibatkan jerawat? Okay. Resdung yang panggil allergic rhinitis lah. Sebenarnya tidak, tapi memang orang selalu ingatkan kalau ada resdung, hidung berair bersih, itu sebenarnya allergic rhinitis lah. Okay. Dari segi makanan pula, kadang-kadang ada orang kata jangan makan kacang, Jangan makan coklat, jangan makan jangan telur, kacang, jangan makan minyak banyak. Betul. Jangan makan kacang, coklat, minyak. Tidak. Okey, faktor pemakanan tidak menyebabkan jerawat. Boleh makan kacang, tapi saya nasihatkan kepada pesakit lah, kalau dia kata makan kacang, makan berminyak tu jerawat makin banyak, saya kata cuba elakkanlah. Tapi kajian yang saintifik punya lah. Yang makanan yang dibuktikan yang menyebabkan jerawat lah. Okey, itu pun dia tak ada bukti yang kukuh sangat lah. Produk tenusu. Jadi mungkin coklat tu kan dia ada susu dalam dia kan. Mungkin indirectly dia menyebabkan jerawat. Dan lagi satu faktor diet yang terbukti ada kaitan dengan jerawat ialah makanan yang kita panggil glycemic index setinggi macam karbohidrat. Okey, nasi apa semua tu lah. Bukan saya kata jangan makan nasi lah kan. Tapi siapa yang jerawat yang teruk sangat dinasihatkan kurang pengambilan bahan yang berkarbohidrat tinggi dan juga susu lah, kandungan susu. Tapi ini buktinya tidak begitu kukuh lah. Kurang pengambilan air juga, doktor? Tidak. Kurang pengambilan air tidak akan menyebabkan jerawat. Cuma kulit kering sajalah. Ada juga yang bertanyakan adakah yalah bila kita tengok jerawat satu dapat pula yang macam yang bernanah tu kan, tangan tu macam geram je nak picit, dapat pula kalau tak keluarkan nanti dia akan jadi teruk, jadi kematu sebagainya. Tapi kalau kita pergi facial, dia picit, kemudian tak ada parut, tak ada. Jadi apa beza yang mereka buat di pusat rawatan kulit dengan yang kita buat kat rumah? Di mana silap yang kita buat kat rumah tu? Okey, baik. Nasihat saya kalau ada jerawat yang menanah tu memanglah semua orang geram nak picit kan, okay? Tapi nasihat saya jangan dipicit, sebab kalau picit kita memang keluarkan nanah tu di luar permukaan kulit. Tapi sebahagian akan masuk ke bahagian dalam dan itu akan menyebabkan lebih radang, lebih inflammation. Itu menyebabkan jadi lagi teruk dan lagi satu kita tak nak dia berparut. Bila picit jerawat tu kita akan meninggalkan kesan parut, akan ada bekas hitam. Okay, yang di facial tu selalunya yang kalau dipicit tu jerawat yang jenis kecil tu, white head dengan black head. Okay, itu memang salah satu kaedah rawatan jerawat, boleh dibuat begitulah. Tapi yang nanah apa semua tu dinasihatkan tidak. Okay. Pemanggil kita pagi ni, apa soalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Azura? Silakan. Hello. Hai. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan soalan Azuraida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya nak buat pertanyaan. Teruskan je, minta dijauhkan daripada kaca TV ya. Okey. Untuk anak saya yang nombor 2 ni, kedua-duanya ni anak saya ni memang wajah kulitnya memang licin lah. Okey. Tapi pada masa yang sama tu, saya tak tahu kenapa abang dia tak ada. Yang dua anak saya masih, tapi adik dia mempunyai acne tau. Kulit wajah dia, dasar kulit wajah dia tu macam hitam. Jadi dia punya bintik-bintik ni tu membuat muka anak saya tu teruk lah. Tak nampak muka anak saya. Seperti anak saya sendiri. Dia tak tahu apa dia punya ubat yang nak. Dia pakai sabun cuci muka untuk nak hilangkan itu, kata nasihat abangnya, anak saya yang pertama. Tapi tak ada perubahan juga. Macam mana nak settlekan benda-benda macam ni? Baik. Terima kasih Cik Zuraida. Terima kasih Puan Zuraida. Okey, soalannya bila abangnya kulit cantik tapi adiknya kusam dan ada masalah. Jadi macam mana? Masih juga memakai kosmetik, perawatan untuk kulit. Jadi biasa pasti doktor banyak melalui situasi sebegini dengan para pesakit. Dia memang normal orang yang lebih lagi di Malaysia ni ramai nak yang kulit yang putih, yang bersih, guna alat-alat yang untuk memutihkan muka. Tapi sebenarnya kalau tidak diguna dengan betul, dia boleh menyebabkan putih itu tidak sekata, dan juga
Sometimes bila ada radang lepas bila kita guna yang tidak produk yang tidak sesuai, boleh menyebabkan masalah kepada kulit, okey, dan ini menyebabkan bila dia heal, okey, dia akan baik dengan kesan-kesan hitam di muka. Okey, tapi ada juga penyakit yang macam melasma, okey, yang kita pigmentation problem lah ya, yang boleh menyebabkan masalah jeragat di muka. Okey, jadi tak pasti sama ada dalam masalah anak Puan Zuraida ni dia disebabkan penggunaan produk ataupun memang ada masalah sebelum menggunakan produk tersebut. Jadi saya nasihatkan pergi berjumpa pakar dermatologi. Sebab mengenai produk, bagaimana pula dengan penggunaan alat-alat solek? Kadang-kadang wanita ni bila ada jerawat katanya nak tutup dengan concealer, dengan makeup, tapi makin ditutup makin keluar. Makin nampak okey, betul okey. Jadi penggunaan alat solek memang tak dinafikanlah, memang perlulah digunakan ya. Okay, tapi kalau boleh pilih alat solek yang selalu kalau kita tengok di packaging dia ditulis non comedogenic, maknanya dia tidak menyumbatkan pori. Okay. Non comedogenic. Non comedogenic. Okay, dia tidak menyebabkan pori tersumbat dan dia akan menyebabkan kurang jerawat lah. Okay. Dan ada juga soalan di sini, Mamat Wazim Ali mengatakan jerawat yang diubat secara krim berjenama dia beli di farmasi. Kemudian berjumpa doktor disampaikan diberikan sampel dan juga muka dianalisa oleh pakar dermatologi, tetapi bila balik keadaan menjadi serius. Kalau macam tu juga, kalau dah jumpa tu masih lagi berulang, apa langkah seterusnya yang sepatutnya dilakukan? Okey, sebab memang kalau biasa sebab orang selalu beli sendiri ubat di farmasi, cuba krim-krim apa dulu. Okey, itu tidak salah, okey, sebab memang terdapat banyak ubat di farmasi yang boleh dicuba dahulu. Tetapi kalau setelah cuba krim dan gel yang tidak berkesan, perlu jumpa pakar dermatologi sebab kita ada ubat-ubat lain kita boleh beri, okey. Sebab ubat kita ada beberapa jenis. Kalau krim tak berkesan, kita akan bagi antibiotik, ubat makan. Oral antibiotik, dan ada beberapa jenis yang kita boleh beri, antaranya doxycycline ataupun tetracycline. Okay. Tetapi penggamilannya perlu lamalah, dalam 4 ke 6 bulan. Wow. Okey. Doktor, satu lagi soalan di sini. Apa bezanya jerawat di muka dan juga jerawat di belakang? Dia sama saja sebab di situ kawasan yang memang terdapat banyak kelenjar sebum. Di muka, di dada dan di belakang. Tetapi kita dapati memang jerawat di badan ni selalu didapati di kalangan lelaki. Perempuan dia selalunya jarang di bahagian badan, walaupun boleh terjadi, tetapi di bahagian badan selalunya lelaki lah yang mengalami. Okey, 03228578 atau 8579 itu nombor yang perlu anda hubungi untuk berinteraksi bersama dengan kami, tanyakan sebarang pendapat, komen balas anda ataupun pertanyaan. Jadi kita ada pemanggil di talian. Kita ada Azura di talian, ingin berbicara dengan Dr. Azura. Silakan Azura. Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Dan selamat pagi. Saya nak tanya dengan doktor ya. Saya mengalami masalah jerawat yang kemungkinan berkait rapat dengan sedung kot. Okey. Lepas tu kalau saya tak pijit, jerawat tu akan jadi keras tau. Lama-lama dia jadi macam isi dan kekal di muka saya. Okey. Azura dia pakai apa-apa krim ke? Saya pakai produk tea tree. Okey, tea tree, okey, minyak tea tree. Dah berapa lama dah pakai? Dekat 2 tahun lah. Dia okey. Lepas tu dia muncul balik lah. Macam tu je lah proses dia. Okey, terima kasih Azura. Macam mana doktor? Sebab kita tahu tea tree itu merupakan antara produk yang paling minyak daripada tea tree itu kan? Pengalaman doktor. Terima kasih Azura kerana mengajukan soalan. Yang dia kata tadi, dia naik jerawat berulang, lepas tu dia jadi keras. Ya. Kalau dia tak tekan, jadi keras. Kalau tak tekan, saya suspek tujuan sebab dia jadi keras disebabkan apa, dia tekan, dia picit jerawat tu, okey. Sebab dia telah meninggalkan parut, sebab parut ni ada beberapa jenis. Dan dia kata timbul dan keras, mungkin dia sudah ada parut yang kita panggil keloid. Okey, ataupun hypertrophic. Sebab parut dia ada beberapa grade lah, dia bukan semua yang tenggelam, dia ada yang timbul. Dia kata sebab dia kata keras dan parut. Okay, jadi mungkin dia sudah ada parut yang kita panggil keloid. Okay. Jadi itu boleh dirawat juga, tetapi perlu jumpa pakar dermatologi ya, Puan Azura, untuk menerima rawatan selanjutnya. Kadang-kadang kita bagi injection dekat bahagian parut yang keras itu untuk bagi dia nipis lah. Doktor, dari segi berjangkit ni, adakah jerawat ini boleh berjangkit jika kita menggunakan mungkin tuala yang sama ke atau macam mana? Terutamanya mereka yang tinggal di asrama kadang-kadang macam pakai kawan-kawan punya dia. Dia tak berjangkit melalui sentuhan ataupun kita pegang. Tapi orang yang ada jerawat, kita nasihatkan jangan kerap menyentuh muka. Sebab bila dia menyentuh muka, dia menyentuh bahagian muka yang lain, dia boleh mendapat
jangkitan indirectly dah, tapi tak semestinya kalau saya ada jerawat dan kita kongsi tuala ke apa boleh berjangkit melalui itu. Tapi kalau orang yang ada jerawat ni memang dinasihatkan tak perlu jangan kongsi tuala apa semua, tapi bukan sebab sebab hygiene lah, more hygiene lah. Selain daripada di bahagian muka dan di bahagian belakang, kalaulah kata di tangan ada mungkin macam seperti jerawat, jadi macam apa sebenarnya itu? Itu mungkin bukan jerawat lah. Perlu mendapat nasihatlah selanjutnya dari doktor untuk pastikan mungkin penyakit lain, sebab jerawat selalunya di atas bahu boleh, tetapi kalau di tangan ini mungkin bukan jerawat. Bukan jerawat. Dan kalau macam jerawat di belakang yang orang lelaki selalu dapat, adakah rawatannya perawatnya sama juga dengan apa yang kita pakai di muka? Rawatannya berbeza sedikit. Okay? Dan tadi saya sudah bincang tentang rawatan yang ubat sapu dan antibiotik. Doxycycline, tetracycline. Tapi ada juga ubat yang kategori yang agak tinggi sikit lah. Kita panggil isotretinoin. Nah, itu kita beri untuk orang yang ada, orang Melayu panggil jerawat batu lah. Jerawat yang besar, yang ada bernanah, yang teruk. Yang di badan ataupun di belakang. Tapi ubat isotretinoin ni dia ada kesan sampingannya dan bukan semua doktor yang boleh memberi. Sebab kita perlu pastikan, kita perlu monitor, sebab kalau tidak pantau, dia boleh mendapatkan kesan sampingan, contohnya macam hepatitis. Dan lebih-lebih perempuan, wanita yang kalau makan ubat tu kita nasihatkan supaya ambil kaedah perancang keluarga. Sebab dia kalau hamil, sebab tu memakan ubat tersebut boleh terdapat masalah kepada bayi yang dikandung. Jadi ubat ni bukan boleh main siapa-siapa makan saja, perlu mendapat. Trend masa kini kalau kita lihat ramai di antara pengguna-pengguna ni nak cantik, menggunakan injection vitamin C, collagen, katanya macam rawatan-rawatan macam ni tak ada masalah lah nanti. Jadi macam mana pandangan doktor? Dari segi menyebabkan jerawat mungkin tidak. Tapi perlu pergi berjumpa pada pakar dermatologi yang bertauliah, sebab macam collagen, hyaluronic acid ni dia ada bermacam-macam grade. Jadi kalau guna grade yang rendah dan kaedah suntikan itu tidak betul, itu boleh menyebabkan masalah, tapi bukan jerawat lah dia akan menyebabkan kulit tu mungkin dia akan tenggelam. Jadi kita ambil seorang lagi pemanggil. Ada soalan ingin diberikan kepada Dr. Azura. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Idris. Saya Encik Idris. Ya, silakan. Doktor, saya nak tanya lah. Anak saya, dia bukan naik jerawat banyak, banyak biji dia. Biji itu besar. Besar biji jagung. Kemudian bila dia baik, lama dia naik lagi sebiji. Jerawat juga ke ataupun lain? Tapi orang kata ada senang kata jerawat batu. Okey. Ya, itu aja lah. Tapi saya nak tahu di mana dia naik di mana ya, Cik Idris? Di muka. Di muka. Kadang-kadang di dagu, kadang-kadang dekat dahi. Dan dia naik dan hilang ke? Naik, dia sampai pecah lah, pecah. Tapi saya tak bagi lah, dia ni baca pecah. Ada ubat. Ya, beli ubat lah. Apa masih sapu. Okey lah, tapi lama dia balik. Ya. Okey. Terima kasih Encik Idris. Maksudnya naik satu jadi pecah, naik keluar satu balik. hilang. Besar dan pecah. Bunyinya macam jerawat lah, sebab kalau jerawat kita semua tahu kan dia tidak stay sepanjang masa. Dia akan naik dalam masa beberapa hari, dia akan hilang dan yang lain akan naik. Tapi kalau untuk memastikan dengan lebih pasti, perlu dibawa jumpa kepada doktor lah. Tapi jerawat memang boleh naik 1-2 sahaja. Bukan semestinya satu muka ataupun satu badan yang kena ada jerawat lah. Baik, doktor ada juga berpendapat tak semestinya mahal kalau nak jaga kulit. Jadi sebagai seorang pakar dermatologi, apa yang kita semua boleh buat untuk mengekalkan ataupun menjaga supaya jerawat tu boleh dikawal sebenarnya? Sesiapa yang ada masalah jerawat, saya nasihatkan cuci muka, jaga kebersihan kulit muka, tetapi jangan terlampau kerap, jangan terlampau obses pula 2 kali sehari atau paling banyak pun 3 kali sudah memadai. Dan tak perlu di scrub, tak perlu digosok dengan kuat. Just cuci dia seperti biasa saja. Dan lagi satu, jangan guna produk yang, kalau boleh perlu gunakan makeup semua tu, pilih produk yang tidak menyebabkan pori tersumbat. Dan jangan guna sentiasa bertukar-tukar produk. Kalau kita sudah ada yang produk yang sudah sesuai dengan kita,
gunakan itu saja dan jangan cuba nak try produk yang lain lah. Ya, bila bercakap Dato', ada juga yang cakap kalau dah guna satu produk penjagaan muka Jangan tu, tukar-tukar. tak satu, lepas guna seminggu, naik teruk, dia kata memang macam tu, dia nak beralih untuk menyesuaikan. Adakah itu benar, Doktor? Ya, betul. Setengah produk tu dia claim memang mula-mula tu akan jadi lagi teruk dulu, lepas tu kulit dia akan cantik. cantik. Tapi itu saya tak pastilah, kita kena tanya jurujual produk tu sendiri. Tapi yang pastinya memang tidak semua produk bersesuai dengan muka. Sebab muka setengah orang kering, setengah berminyak. Jadi kena guna ikut kesesuaian. Okey. Dan selain daripada itu, untuk waktu rawatan di klinik, kalau untuk bertemu dengan doktor, ada jam-jam tertentu ke yang mereka boleh lawati? Boleh di Jabatan Dermatologi Hospital Kuala Lumpur, kita ada klinik. Selalunya tiap-tiap harilah, Isnin hingga hari Jumaat. Dan siapa yang ada masalah yang perlu berjumpa doktor boleh datang ke klinik kami, tapi memerlukan rujukan, tidak boleh datang drop in terus saja. Secara ringkas, doktor, parut jerawat, adakah ia boleh dihilangkan? Okay. Yang penting tadi kita bincang tadi, jangan picit, sebab bila picit tu boleh menyebabkan parut. Tetapi kalau sudah ada, memang boleh dirawat, dengan kaedah seperti laser, dan parut tu kita depends lah. Kalau yang jenis yang timbul tu, kita boleh bagi injection untuk bagi dia nipis. Baik, terima kasih Dr. Azura. Kita harapkan ramai dapat diperjelaskan segala salah tanggapan untuk anda untuk kelihatan cantik dan hebat. Itulah, walaupun ada jerawat. Jangan picit, jangan panik, apapun jaga wajah anda sebaik-baiknya, dan jangan cuba produk-produk yang anda sendiri tak pasti dari mana keberkesanannya.